Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Akmal bin Muhammad Ali dengan nombor metrik A175657 akan mengulaskan bab hadis akam, iaitu bab ar-radha', iaitu susuan. Baiklah, hadis tentang ar-radha'. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في بنت حمزة لا يهل لي يهم من الرضاء ما يهم من النسب ويا ابنة أخي من الرضاء. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melamar anak perempuan Hamzah lalu telah bersabda, sesungguhnya tidak halal untuk aku diharamkan sebab penyusuan apa yang diharamkan sebab nasab. Sesungguhnya dia anak perempuan saudaraku susuan. Riwayat Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Baiklah, saya akan menerangkan berdasarkan hadis, iaitu makna ijmali. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkeinginan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkahwin dengan anak perempuan kepada pakciknya, iaitu Hamzah. Nabi SAW menjelaskan sesungguhnya tidak halal untuknya, iaitu haram berkahwin. Ini kerana anak kepada abangnya, anak saudaranya, lah dari susuan. Dan sesungguhnya Nabi SAW dan pakciknya Hamzah adalah anak susuan daripada Suwaibatul Aslamiyah yang dia rapat dengan Abu Lahab, sehingga saudara menjadi anak susuan, maka menjadi pakcik kepada anak perempuannya. Dan diharamkan perkahwinan itu atas sebab penyusuan, jadi yang diharamkan itu seperti mana dari kelahirannya. Baiklah, apa yang diambil daripada hadis di atas? Yang pertama, apa yang disabitkan pada susuan dari sudut mahramiyah dan daripadanya iaitu haram untuk berkahwin. Yang kedua, ia terbukti padanya yang jelas dalam keturunan. Semua wanita itu haram kerana nasabnya dan haram dari persamaan, iaitu susuan. Yang ketiga, mereka akan menyebarkan dalam mereka iaitu mahramiyah dari kalangan susuan. Mereka adalah penyusu dan bercabang-cabang daripada mereka, iaitu anak lelaki dan anak perempuan serta keturunan mereka. Mengenai asal usul dari seorang ayah, seorang ibu, ayah mereka adalah golongan yang tidak termasuk dalam mahramiyah, serta saudara lelaki dan saudara perempuan, ayah saudara dan ibu saudara sebelah ayah, ayah saudara dan ibu saudara sebelah ibu. Semuanya tidak termasuk dalam hukum-hukum tersebut. Dan bayi itu seperti salah satu daripada yang disusui. Jadi ibu mendidik susu itu akan menjadi bapanya, dan anak-anak mereka yang lelaki dan perempuan juga ayah mereka ada termasuk dalamnya. Dan jika mereka dibesarkan oleh datuk dan nenek mereka dan ibu bapa saudara mereka di sebelah ayah, bapa dan ibu saudara sebelah ibu, bapa-bapa saudara mereka, saudara lelaki dan perempuan mereka, bapa dan ibu saudara sebelah bapa dan bapa ibu saudara sebelah ibu. Baik, bayatah perawi hadis. Okey, setelah kita membaca hadis Nabi SAW, bolehlah kita tahu sedikit biodata perawi hadis kita, iaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an, iaitu beliau adalah seorang perawi hadis yang terkenal. Nama penuh beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraish al-Hashimi. Beliau juga adalah anak kepada pakcik Nabi SAW, iaitu Abbas bin Abi Talib. Beliau dilahirkan di Syarul Bani Hashim pada 3 tahun sebelum hijrah, dan ada dikatakan 4 tahun sebelum hijrah. Beliau digelar dengan kunyah Abu Al-Abbas.
Beliau juga mempunyai laqab iaitu Al-Bah atau Al-Hubr Al-Ummah kerana banyak ilmu-ilmunya iaitu mengenai hadis dan hukum hakam. Beliau wafat pada 67 Hijrah dan mengikut pandangan mengatakan ada dikatakan pada 68, 69 dan 70 Hijrah dan beliau wafat di Taif. Menurut Imam Bukhari, Imam Abu Hatim Al-Razi dan Imam Ibn Hibban, beliau adalah seorang sahabat yang siqah, maksudnya hebat dalam ilmu, jujur dan sebagainya. Dan menurut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqrib Al-Tahzib, iaitu salah seorang sahabat yang banyak ilmunya, dan beliau juga digelar sebagai Al-Fuqaha As-Sahabah. Baiklah, saya akan menerangkan syarah matan hadis. Yang pertama, Ibni Hamzah, iaitu ada menjelaskan iaitu nama kepada anak Hamzah iaitu Umairah. Ada yang dikatakan Fatimah, ada yang dikatakan Umamah, dan juga Umatullah, Salma, Aisyah ataupun Ya'lah. Tetapi yang paling masyhur adalah nama Umarah. Yang kedua, yahrumu min ar-radha ma yahrumu minan nasab, iaitu telah berkata pada ulama, 4 perkara yang mengharamkan dalam nasab yang mutlak. Dalam radha terdapat pengharamannya. Yang pertama, ibu kepada abang di dalam nasabnya adalah haram kerana ia ibu isteri kepada bapa. Dalam susuan akan berlakunya ajnabi, penyusuan abang, maka dia tidak mengharamkan kepada abangnya. Yang kedua, ibu kepada cucu haram dalam nasabnya kerana ia anak perempuan kepada isteri dan anak lelaki. Dalam susuan akan berlakunya ajnabi, penyusuan itu dan cucu, maka dia tidak mengharamkan kepada datuknya. Yang ketiga, nenek kepada anak, iaitu haram dalam nasabnya kerana anak ibu ataupun anak suami ataupun suami ibu. Dalam susuan akan berlaku ajnabi, penyusu susu ibu, anak itu akan mengharuskan ayahnya yang mengawinkannya. Yang keempat, kakak kepada anak, iaitu haram dalam nasab kerana anak perempuan ataupun anak tiri perempuan itu. Dalam susuan akan berlaku ajnabi dan penyusuan anak itu, maka mengharamkan kepada ayah. Ia sebagai gambaran 4 yang telah jelaskan di atas dan tidak ada berlaku pengecualian jumhur selain daripada itu. Yang ketiga, wahiyya ibnatah akhi min ar-radha'ah. Telah berkata Mus'ab Az-Zabiri, telah berlaku Suhaibatu Aslamiyah menyusu Nabi SAW sebelumnya menyusu Hamzah, dan sesungguhnya dia telah menyusu Abu Salamah. Baik, mengenai isu-isu semasa berkaitan dengan hadis atas, iaitu yang bertajuk radha'ah. Okey, kita dapat menyimpulkan bahawa radha'ah itu bermaksud penyusuan. Okey, radha'ah itu pada bahasa bermaksud menghisap payudara ibu dan meminum susu itu. Dari segi syarak, bermaksud susu perempuan yang mengalir masuk ke dalam perut bayi. Dan terdapat 2 hukum kepada hubungan kekeluargaan yang terjadi di dalam sebab penyusuan, iaitu pertama, perkara yang mengharamkan kerana susuan, iaitu penyusuan menjalinkan hubungan kekeluargaan antara anak susuan dan keluarga ibu susuan. Hubungan ini akan memberi kesan dalam mewujudkan golongan yang haram dikahwini. Sebagaimana hubungan keturunannya itu, pertama, ibu dan ke atas, iaitu contohnya nenek saudara dan sebagainya. Yang kedua, anak perempuan yang dan ke bawah, saudara ibu, seibu sebapa, seibu atau sebapa, ibu saudara sebelah bapa dan ibu saudara sebelah ibu, sekalipun jauh
hubungan persaudaraannya. Yang keempat, anak perempuan kepada saudara lelaki seibu sebapa, seibu atau sebapa. Yang keenam, anak perempuan kepada saudara perempuan seibu sebapa, seibu atau sebapa. Okey, sehubungan itu akan wujudnya hubungan keluargaan disebabkan penyusuan. Maka golongan yang sama daripada susu jalur ibu susuan juga haram dikahwini. Sebenarnya yang diketahui, hubungan keturunan ini akan menyebabkan haram perkahwinan, iaitu suami haram berkahwin dengan ibu mertua dan anak tirinya. Yang kedua, seorang lelaki haram berkahwin dengan ibu tirinya dan juga menantunya. Justru jika hubungan kekeluargaan adalah dengan unsur susuan, maka hukumnya haram perkahwinannya. Sama dengan hubungan kekeluargaan, keturunan. Oleh itu, suami haram berkahwin dengan ibu susuan kepada isterinya dan anak susuan kepada isterinya. Seorang lelaki juga haram berkahwin dengan isteri kepada bapa susuan dan isteri kepada anak susuan, iaitu menantu susuan. Pengharam perkahwinan tersebut adalah disebabkan perkahwinan. Hal ini berdasarkan hadis yang dibahaskan atas, hadis yang saya terangkan di atas tadi, hadis tajuk di atas. Okey, yang kedua, perkara yang halal kerana persuan. Ya, kalau perkara yang haram tidak ada yang halal, dunia lawannya, iaitu semua perkara yang halal dalam kalangan keluarga kerana keturunan halal juga kepada keluarga kerana susuan. Dengan itu, seorang lelaki adalah halal apabila pertama, melihat saudara perempuan susuan sebagaimana saudaranya sendiri. Yang kedua, tinggal bersendirian dengannya atau berkhalwat. Yang haram antara lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keturunan. Yang ketiga, bermusafir dengan melebihi 3 hari. Meski begitu, hukum ini tidaklah bermakna seorang lelaki harus melihat saudara perempuan susuannya dengan berahi. Begitu juga sebaliknya kepada perempuan. Hal ini kerana pandangan dengan berahi adalah haram walaupun ahli keluarga sendiri. Oleh itu, ulama fiqh kebelakangan ini menyatakan bahawa seorang perempuan makruh menyusukan kanak-kanak yang bukan anaknya sendiri tanpa sebarang keperluan yang terdesak. Begitu juga makruh bagi seorang lelaki dan perempuan susuan bergaul bebas sama mereka. Keadaan ini adalah kerana ia berkemungkinan boleh mendorong seseorang kepada pelbagai keburukan dan perkara haram akibat lemah pegangan agama dan tidak wujud rasa kasih sayang sesama manusia jadi di kalangan keluarga susuan tersebut. Baiklah, terdapat dalil membuktikan penyusuan yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Maksudnya, dan diharamkan juga kamu mengawini ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu. Surah An-Nisa ayat ke-23. Dan dalam sunnah pula daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Inna ar-radha'ah harrimu la yahrumu min al-wiladah. Maksudnya, penyusuan menyebabkan anak susuan haram dikahwini sebagaimana anak yang dilahirkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah, kesimpulannya, hadis yang di atas menjelaskan bahawa perkahwinan disebabkan susuan adalah diharamkan dalam Islam kerana susuan itu dianggap sebagai anak kandungan. Hubungan keluargaan susuan sama ada seperti hubungan keluarga keturunan. Susuan itu sebagai tanda adanya hubungan keluargaan. Yang kedua, Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat ke-23 dan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan hadis yang di atas berdasarkan tajuk yang saya bentang tadi telah menjelaskan haram perkahwinan atas sebab susuan. Dengan penjelasan ini, saya mengharapkan sebagai panduan kepada kita umat Islam supaya peka terhadap isu penyusuan, iaitu kalau kita perlulah
adalah hubungan rapat kepada keluarga walaupun dekat dan jauh, kita kena tanya, adakah saya ada saudara susuan dan sebagainya. Takut-takut kita akan berkahwin dengan keluarga susuan, anak susuan, saudara susuan, kerana ia akan menimbulkan kecelakaan yang akan membawa kemudaratan, iaitu akan membawa bala Allah SWT. Dan Allah telah berpesan, dan kita telah berpesan, carilah perkahwinan yang halal, iaitu perkahwinan dengan keturunan yang lain, supaya kita dapat mengembangkan keturunan dan mengeratkan hubungan keluargaan antara keluarga lain dan keluarga lain. Jadi itulah saja ulasan hadis saya. Saya berharap hadis ini sebagai pedoman kepada masyarakat dan peka atas isu ar-radha, iaitu isu penyusuan. Kerana penyusuan ini adalah satu hukum yang penting bagi kita untuk mengetahui. Kerana ulama telah menggariskan cara-cara bagaimana daripada konsep perkahwinan, daripada konsep tabung susuan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.